Daripada purpose kita jumpa Ya. Daripada minggu pertama. Ah, Minggu pertama tu selepas saya bagi taklimat dalam YouTube, dalam taklimat tu awak boleh tengok balik dalam YouTube. Kalau siapa-siapa lupa boleh tengok balik, tulis balik apa yang kita bincangkan. Itu pun boleh. saya tak gambar je boleh tuan? Tak gambar je. Boleh. Saya jadikan PDF je Okey. Okey, Siapa sekejap. yang belum buat lagi tu, gambar tu kalau boleh landscape saya tak mahu portrait. Nanti bila awak present dia landscape, dia tegak. Dia ruang yang saya nak nampak tu kecil nanti. Okey, yang lain kalau tulis pakai tangan pada buku, boleh ambil gambar lah. Gambar tu kalau boleh biar senonoh sikit. Kiri kanan biar rapat dengan muka surat tu. Atas bawah pun sama. Kiri kanan atas bawah biar rapat dengan muka surat. Ataupun kalau tak nak pun boleh, siapa yang pakai laptop boleh live kan awak punya video tu, buka kamera tapi awak tunjuk kat depan kamera buku awak, buku log awak. Kalau siapa yang buat pakai buku dan ada laptop, boleh buka kamera kemudian boleh live kan. Sebab apa yang kita bincang pada malam ni saya tengah buat recording. Nanti saya akan tengok balik lah awak punya kandungan, awak punya kekemasan, awak punya gaya penulisan, macam-macam lagi lah. So ada 5 perkara lah yang saya akan tengok dalam buku log. Okey, kandungan, kekemasan, gaya penulisan. Lepas tu jika ada cadangan-cadangan ataupun lakaran-lakaran yang awak buat semasa perbincangan kita, okey, yang masa sekarang ni, pada minggu-minggu lepas lah yang awak buat tu, yang keempat. Dan yang kelima, gabungan di antara perbincangan dalam ahli kumpulan. Biasanya orang bincang tapi dia tak tulis. So, satu kerugian lah. Okey, satu kerugian bila kamu bincang sama-sama kamu. Walaupun simple, ringkas tapi itu bermakna sebenarnya. Sebab sekarang ni apa yang kamu buat, kamu luahkan dia dalam bentuk penulisan. Okey. Lukisan yang awak buat tu sebenarnya menggambarkan awak buat kerja untuk buat presentation, untuk percambahan idea, untuk mendapatkan maklumat, apa-apa yang awak buat lah. Awak buka internet, ada awak tulis tak dalam buku log? Awak buka YouTube, ada tak awak tulis dalam buku log? Tu penting buku log. Buku log ni saya beritahu awal itu macam diary lah. Diary untuk sesebuah projek. Dan yang saya nak tengok, ada satu minggu tu saya akan tengok secara detail apa yang awak tulis. Minggu keberapa tu saya tak boleh beritahu lah. Nanti kan awak buat tambah-tambah pula nanti. Satu page, satu minggu pun okey. Kalau satu minggu tu awak buat, satu page tu awak buat 2 minggu, 3 minggu, sikit sangat awak tulis, tak kena lah. Okey. Alright, Ikhwan. Mana Ikhwan? Saya. Rumah dah ada karen dah? Oh, dah. Saya ingatkan yang ada kereta meletup dekat kampus Sirih tu. Kereta baru tu. Tahu dia bawa apa? Bawa bom ke? Bawa bercun bola ke? Di mana?
Hmm. Oh, ada Azrul Syazwan. Hilang terus. Jap dah buka Okay. okey. Tak apa. Oh, yang lain bersedia ya untuk gambar tu download apa ni, kopi siap-siap lah masuk dalam daripada handphone masuk ke dalam laptop ke desktop ke. Nampak Okey, alhamdulillah nampak clear. Okey. Boleh mula tuan. Ya boleh mula. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam tuan. So bagi pula saya pada minggu pertama kita, pada puan pertama, kami telah diberi taklimat oleh Dr. Sunita Nur Resami sebelum berjumpa dengan tuan lah. So pada hari yang sama juga kami telah diberikan buku log dan takwim untuk projek ni. So kami juga telah diagihkan kumpulan dan berjumpa dengan tuan. So seterusnya kami telah diberitahu bahawa projek ni perlu menyelesaikan permasalahan di kalangan orang awam. So kami juga diberitahu bahawa projek ni perlu berkaitan dengan IR 4.0 iaitu Industry Revolution. So seterusnya pada pertemuan kedua, pada minggu yang sama juga kami berjumpa dengan Wan Ahmad Faizal. Okey. Lepas tu kami pada pertemuan pertama tuan telah menerangkan berkaitan projek 1 seperti idea harus berasaskan penyelesaian permasalahan orang awam. So tuan juga menerangkan isu niat yang murni. Okey. Idea harus berasaskan penyelesaian permasalahan orang awam. Okey, yang ini sebenarnya yang saya maksudkan dengan design proses nombor 1 tu. Faham kan? Idea untuk menyelesaikan masalah orang. Itu empati lah ni empati. Empati. Inilah dia empati. Okey. Ada tulis tak niat yang murni? Ada bawah tu. Ada niat yang murni. Juga ni. Inilah dia empati. Empati. Ketika menyelesaikan masalah kepada kepada kami. So yang ni sebenarnya yang saya maksudkan dengan design proses, design thinking 1, empati. Nombor 1 dan nombor 2. Good. Okey. So seterusnya tuan juga ajar kami supaya lebih fahami ilmu kejuruteraan awam untuk lakukan projek ni. Ya. So hari sekali kami telah berkongsi minat di mana semua kongsi apa yang diorang minat masing-masing. Okey. Cun. Next group. Minggu kedua pula pada pertemuan ketiga kami telah berkongsi idea. Ni idea yang kami kongsi itu iaitu saya tangga seberguna semua ni. So ni kumpulan saya Lokman Salia Rongkang. Lokman. Ni Haikal meja inovatif. Teringat lagi meja ni. Itu dulu. Dan kami telah pilih ni dia. Ni Anik dulu. Mungkin Anik dah tukar kan. So ni yang dulu saya ni. So seterusnya pada 20 Mac pula telah diadakan webinar penyediaan tajuk projek kejuruteraan awam. Webinar So webinar tu yang minggu ketiga lah. Betul? Betul. Good.
kami dapat mengenal pasti topik. So dari webinar tu kami dapat tahu topik apa yang sesuai. So kami juga dapat tahu panduan projek. So kami juga dapat memahami konsep research iaitu organized and systematic way for finding answer problem. So tajuk juga kami telah diajar macam mana nak menulis tajuk. So iaitu kami perlu berkait dengan permasalahan di dalam bidang pembinaan highway atau kejuruteraan awam lah. So, so kami juga mengetahui masuk IR 40 dengan lebih dalam. So kami juga tahu teknologi construction IR 40 seperti IBS, drone, 3D printing, fabrication and modular construction. So Okay. ni projek daluan projek saya yang sebelum ni yang tangga seberguna tu ni untuk pendahuluan. Okay. Pendahuluan ni Cun. tak boleh baca kat ni sebenarnya. Boleh. Saya nampak. Okey. Ni pendahuluan. So ini isu yang saya ketengahkan. Alright, ini pada minggu 4, ini dalam minggu yang sama. So ni latar belakang projek saya yang ni, tapi projek ni. Okey, ni penyataan masalah. Ni okey ni. Ini pada 13 April pula. Pada 16 April pula. 9 April mana tadi? Tadi 9 April. 2 April? Oh ni 9 April tadi. 9 9. Mana pergi tu? Sekejap. Sekejap ni 16, 20. 9 tak ada. 16 April tak ada. Mana ni 9 April, 9. 9 Mana 9 April? Oh ya. Aduh jam. Jam. Tak apa. Okey tak apa, nanti saya buat mana. Tak apa. Teruskan dengan 16. Ya, pada 16 April pensyarah telah menerangkan berkaitan dengan empathy, define, idea, prototype and test dalam design thinking process. So tuan juga menerangkan berkaitan bab 1 iaitu objektif projek, soalan projek, skop kajian, kepentingan projek, definisi dan jangkaan dapatan projek. Dan tuan telah selesai menerangkan keseluruhan bab 1. So kami pun mula buat. Okey. 12 April. Lepas tu 20 April ada technical talk with management for sustainable future. Yang ni saya tak ada yang ni saya tak ada. Tak apa. Yalah, saya tak ada. Ceramah diberikan oleh Encik Ahmad Faizan berkaitan dengan sustainable waste management. Kami diberikan pendedahan berkaitan impak dan kesan pada masa depan jika pelupusan sampah berterusan. Ini Cik Faizal punya. Cik Faizal punya saya ada masa tu. Saya ada. Saya ada. Ada. Alright. Saya ada. Okey. Kami juga diberikan penerangan bagaimana cara untuk menggunakan barang kita semula untuk membuat projek. Kami juga diberikan contoh pembuatan bahan kita semula di industri binaan seperti EcoBrick. Macam projek kami lah. So, pada 30 April, sesi perbincangan untuk pemilihan projek telah dijalankan mengikut set kumpulan. Pensyarah telah memilih tajuk daripada 4 tajuk ke 2 tajuk yang sesuai. So, pemilihan tajuk telah dibuat dan kumpulan kami telah memilih tajuk plastik konkrit brick sebagai tajuk projek kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tu dah ada. Okey, ni 4 Mei ke 4 Mei. Okey, ni 4 Mei. Ni workshop 4 Mei workshop. Ya. Workshop on design thinking for binary project. Pelajar dengan ceramah awal daripada Puan sebelum berjumpa dengan trainer. Sebelum berjumpa Puan Hasmi tu ada ceramah awal. Puan ni saya tertinggal. Selesai ceramah, para pelajar diagihkan untuk perjumpaan bersama trainer. Trainer memberi carangan dan penambahbaik setelah mengetahui perjalanan projek yang akan dijalankan oleh pelajar. So last kali perbincangan dan penambahbaikan kertas pembentangan dilakukan sebelum dinilai oleh panel. Okey, itu je. So lepas ni kan yang present tu saya tak sempat nak tulis lagi. Tak apa. Okey. Itu je saya punya. Alright. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Kepada Azrul Syazwan
Sama-sama. Complete. Very good. Cuma tak ada lukis-lukis ke? Biasanya buku diary untuk ni boleh dilukis lah. Ada lakaran sikit-sikit. Lepas tu ada tak perbincangan dengan kawan, apa, tajuk aku ni macam tak best je, pun boleh bertulis sebenarnya sesama kawan lah. Sebabnya buku log itulah yang menunjukkan awak bekerjasama dengan ahli kumpulan yang lain. Ahli kumpulan dalam kumpulan awak lah. Okay. Dan jika ada, kadang-kadang ada kawan bagi tahu daripada kumpulan lain, kalau kau nak buat tangga ataupun bata macam ni, kau tengok website ni. Pun boleh awak catatkan dalam buku log. So itu sebenarnya sumbangan idea daripada kawan-kawan. Maksudnya awak juga bekerjasama dengan ahli kumpulan lain. Mereka menolong awak untuk mencari bahan bagi pembentukan projek ataupun idea awak. Okey, terima kasih Hazrul Syazwan. Complete. Sama-sama. So saya bagi tutorial lah markas kat sini. 3/5. Boleh? Okey. Boleh. Tuan. Saya bersyukur. Tuan, saya nak yang last tuan. Saya nak last. Last. Pasal apa pula last? Belia betul kamu ni nak last. Nak last tuan. Dia orang yang terakhir buat tuan. Biasanya satu grup ni saya bagi dalam tempoh setengah jam. Lepas tu grup kedua setengah jam jadi sejam. Lepas tu jam yang kedua saya akan present untuk bab 2 lah. Okay, bab 2 yang kamu akan buat penulisan. So penulisan ni memang dah jatuh terus kepada projek untuk plastik konkrit brick dengan apa lagi satu tu penggunaan tayar terpakai dalam apa benda saya pun tak pasti, tak ingat tajuk dia. Penggunaan tayar terpakai sebagai ejen penyejuk untuk bangunan boleh, untuk biasanya untuk bangunan dan juga untuk litupan bagi permukaan di atas jalan. Okey, Haikal nak tajuk last ni giliran akhir ke? Dia tengah buat kerja tu. Okey, Azrul Syazwan, kumpulan yang pertama. Saya last. Nak last lah. Okey, kumpulan kedua, siapa yang nak present dulu? Kumpulan kedua, agak-agak siapa yang elok dulu lah, yang bagus dulu dia punya buku log dia. Tak apa, siapa-siapa pun boleh. Sebab semua orang akan present malam ni. Naim dulu lah, Naim. Naim. Ya, saya. Boleh Naim Boleh je tuan. Alhamdulillah. Ataupun Ikhwan dulu ke? Saya next lah. Okay. So yang kedua Naim Okey Naim. Sekejap tuan. Nampak tuan? Sekejap. Okay, nampak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nak present tentang buku log saya. Okay. Pada pertemuan pertama bertarikh 11 Mac 2021 pukul 7.45 malam, penerangan permulaan beserta taklimat mengenai khusus daripada Dr. Sunita. Okay. Pertemuan kedua iaitu pada 12 Mac 2021 pukul 3 petang hingga 5 petang pada hari Jumaat, melakukan perbincangan untuk pemilihan tajuk dan bersama penyelia. Pemilihan tajuk tu mempunyai ciri seperti menyelesaikan masalah, niat yang murni dan mempunyai minat. Penyelia memberi penerangan tentang projek khusus dan memberi maklumat penting dan terkini serta perjalanan projek sepanjang semester ini. Alright. Penyelia juga melakukan proses Q&A bersama pelajar supaya pelajar dapat melontar soalan yang kurang dipahami. Okay. Cut.
Cun. Pertemuan ketiga iaitu bertarikh 19 Mac 2021 pukul 3 hingga 5 petang, hari Jumaat juga. Proses membina dan mencari tajuk yang sesuai. Pembentangan idea sesama ahli kumpulan sebelum memilih idea yang sesuai. Tajuk yang dibentangkan bersama ahli kumpulan iaitu tajuk daripada saya, penggunaan spirit breaker. Ahli kumpulan yang kedua iaitu Saiful Hisham, mengenai perabot jalan. Yang ketiga daripada Muhammad Ikhwan, projek menaik taraf jalan ke jalan Perak. Ahli Faikal, penggunaan tayar terpakai sebagai ejen penyejuk. Yang ahli Faikal ni sebelum ditukar kepada tayar aspal. Aspak. Okay. Pertemuan keempat 26 Mac iaitu webinar penyediaan tajuk projek kejuruteraan awam berdasarkan IR 4.0. Dalam webinar ni dia ajar untuk mengenal pasti topik, mempunyai garis panduan projek. Poin pertama, memahami konsep research, iaitu apa itu konsep research, iaitu organized and systematic way of finding answers to problem operations. Poin B iaitu tajuk kajian dan cara menulis tajuk. Cara menulis tajuk perlulah ringkas, jelas dan melambangkan perbahasaan berdasarkan masalah, isu semasa, dasar, personel dan bidang. Tajuk yang datang berdasarkan masalah. Memahami maksud IR 4.0, prefabrication and modular construction iaitu 12 teknologi. Mendapat contoh construction teknologi seperti IBS, drone, 3D printing, prefabrication construction, modular construction. Mengetahui dasar daripada kerajaan. Alright. D pula design. Bagus. Ada jugalah yang melukisnya. Alhamdulillah. Tak apa. Sengit pun tak apa. Teruskan. Stage 1, dia design thinking ni dia punya proses dia, stage, lepas tu kepada empathize, then define, ideate, prototype dan test. Okay, kalau ada dia bawa ke define, then ideate. Kalau ideate tu tak, dia pulang balik ke define untuk membuat projek baru. Kalau test pula, kalau test tu macam tak berhasil, dia perlulah rujuk kepada define balik. Sebelum membina satu tajuk, mestilah mengetahui bidang, personel, masalah, isu dan solusi. Okay. Bil kelima iaitu 2 April 2021, hari Jumaat, 3 hingga 5 petang. Penyelian memberi tugasan kepada pelajar untuk melakukan dan menyediakan 3 perkara iaitu pendahuluan, latar belakang projek dan penyataan masalah. Penyelia juga membincangkan perkara tersebut bersama pelajar supaya pelajar dapat gambaran yang jelas mengenai tugasan. Penyelia menyerahkan dokumen slide sebagai panduan kepada pelajar untuk menyiapkan tugasan. Yang keenam, iaitu 9 April 2021, hari Jumaat, 3 hingga 5 petang. Pembentangan tajuk 1 iaitu bahagian pendahuluan, latar belakang dan penyataan masalah. Menerima pendapat daripada penyelia untuk menambah baik isi-isi penting yang telah dibentangkan oleh pelajar. Mendapat tugasan untuk menyambung pada bahagian 1.4 hingga 1.7 serta penerangan ringkas daripada penyelia projek. Sekejap. Minggu 9 April tu minggu ke-6 ya? Ya. Okay. Teruskan. Minggu ke-5 rasanya. Bilangan ke-7, 16 April 2021. Tarikh masa yang sama, hari Jumaat. Sambungan pembentangan daripada kumpulan yang belum selesai semasa sesi pembentangan pada minggu lepas. Penyelia menerangkan semula kepada para pelajar mengenai carta ahli design thinking supaya para pelajar lebih memahami untuk melakukan tugasan projek. Design thinking, empathize, memahami masalah yang dilalui oleh satu di tempat yang spesifik, menentukan masalah. Define, membuat pendapat dan menyatakan objektif. Ideate, mengemukakan idea untuk memperhalusi masalah berkenaan. Prototype, menghasilkan contoh produk untuk dibentangkan. Test adalah untuk menguji produk di tempat yang ditetapkan. Okey, Cun. 3 April. Okay. Technical
Talk Waste Management for Sustainable Future by Penang Green Council. Penerangan mengenai cara kita semula bahan bangunan yang dihasilkan oleh penduduk. Penerangan berkaitan bahan kita semula yang boleh diaplikasikan dalam projek akhir semester. Penerangan mengenai kaedah yang terbaik untuk menghasilkan satu produk yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan produk baru. Perbincangan soalan mengenai projek akhir semester yang boleh dikaitkan dengan ciri-ciri green teknologi pada sesi Q&A. 9, bilangan 9, tarikh 30 April hari Jumaat. Okey. Yang melakukan finalis memilih 2 tajuk daripada 4 orang ahli kumpulan. Sebelum ahli kumpulan memilih perbincangan akhir untuk memilih satu tajuk projek. Antara yang tajuk yang difinalis oleh peminat ialah road app dan tayar asfalt new material. Setiap kumpulan berbincang sama ahli untuk memilih satu tajuk yang digunakan untuk melakukan projek. Setelah pemilihan tajuk selesai, setiap kumpulan perlu melakukan pemandangan pada penyedia. Pemandangan dimulai oleh kumpulan 2 dan diselitkan dengan cadangan tambahan oleh penyedia. Okey. Dua pihak sambungan pemandangan daripada kumpulan 1 serta cadangan tambahan oleh penyedia. Cadangan antara kumpulan bersama penyedia. 4 Mei, Selasa, workshop on design thinking for final year project 1 student. Pelajar mendengar ceramah awal daripada Puan Yong sebelum berjumpa dengan trainer. Setelah selesai ceramah, para pelajar diagihkan untuk sesi perjumpaan bersama trainer. Perbincangan bersama trainer berkenaan tajuk projek yang akan dilakukan. Trainer memberi cadangan dan penambahbaikan setelah mengetahui perjalanan projek yang akan dijalankan oleh pelajar. Perbincangan dan penambahbaikan kertas pemandangan dilakukan sebelum dinilai oleh panel. 18 Mei 2021, sesi pemandangan projek kepada panel iaitu Puan Syarinatul Akmanida. Panel mendengar pemandangan daripada kumpulan mengikut garis panduan design thinking yang ditetapkan. Setelah pemandangan selesai, panel memberi komen kepada kumpulan iaitu kandungan slide mengikut garis panduan, pembetulan pada slide pertama iaitu logo, IoT dan IR 4.0 serta sustainable element. Fokuskan projek pada skala yang kecil. Cadangan membuat device untuk menghancurkan tayar. Cadangan AR atau VR. Meletakkan data tayar terpakai. Last sekali, choice dia sebuah tajuk. Yelah, awak bagi tahu itu sebuah tajuk. Okey. Alhamdulillah, ada jugalah yang memasukkan sesi pembentangan ke dalam buku log. Tadi Azrul Syazwan tak masukkan dia, betul Azrul? Betul, maaf tuan. Apa? Sesi pembentangan tu awak boleh masukkan dalam buku log lah. Dan apa yang telah ditulis, dibentangkan oleh Naim tadi tu, memang betul. Ada penambahbaikan untuk cadangan tajuk tu. Cumanya saya tak berapa bersetujulah kalau tukar tajuk tu. Sebab tajuk tu awak dah bincang bersama-sama. Lepas tu kemudian mungkin awak dah cari dia punya maklumat sikit-sikit mengenai penggunaan untuk asbab bagi tajuk awak. Okey, ada gambar, ada masukkan perbincangan ke dalam presentation ke dalam buku log. Okey, bagus. Muhammad Naim. Yang Muhammad Naim ni saya akan bagi markah dia 4/5. Boleh Muhammad Naim? Tak apa tuan, boleh. Boleh 4/5 Azrul Syazwan yang kecil hati pula. Tak apa tuan, tak apa. Sebabnya ada yang miss. Yang kedua, walaupun apa yang ditulis oleh Muhammad Naim tu macam simple je, tapi tak apa, memang buku log ni dia bantu kita untuk mengingatkan semula apa yang kamu dah buat dan apa yang kamu dah tengok. So kamu dah join sesi perbincangan dalam rancangan kita setiap minggu tu. Cuma minggu ni kita buat pada waktu malam lah. Okey, dah minit ke-29 dah kita bersama ni. Saya teruskan dengan kumpulan kedua semula. Luqmanul Hakim, Haikal ataupun Nik Muhammad Anik. Boleh pilih lah.
Tadi kumpulan 2. Lepas tu kumpulan 2 Azrul Syazwan. Kumpulan 1 Muhammad Naim. So Muhammad Naim dah, saya patah balik pada kumpulan 2, Luqmanul Hakim ataupun Haikal ataupun Muhammad Anik. Siapa nak dulu? Saya dulu. Anik nak dulu ke? Boleh. Teruskan Anik. Terus Siap. present. Ya. Nampak ke? Nampak ke? Ke blur? Saya rasa baik bagi pada Luqmanul Hakim dululah. Luqmanul Kalau boleh ambil Hakim. gambar lah. Sebab Ambil gambar. Ataupun awak tak present lagi tu sebenarnya. Cuba present dulu. Present pula. Present. Sebab tu awak ambil pada gambar kecil ni. Gambar kecil ni dia tak nampak. Okay, pada 11 Mac tadi Awak besar ke? Awak macam mana? Sekejap, saya nak besarkan awak punya ikon ni. Fit to screen. Okay. Yep. Okay, teruskan. Boleh. Saya nampak. Fokus sikit. Okay, cun. okey, 11 Mac Talimat Final Year Project dan pengenalan tentang cara buat Final Year Project oleh Dr. Sunita. Lepas tu penggunaan buku log dan takwim tentang projek. Penyelia juga bertanya kepada semua pelajar tentang minat dan dalam bidang kejuruteraan bentuk dijadikan pemilihan tajuk. Lepas tu taklimat dari Dr. Sunita. Lepas tu next 12 Mac perjumpaan dengan penyelia iaitu Ahmad Faizal bin Abdullah. Lepas tu salam pengenalan. Lepas tu perbincangan tentang idea-idea untuk projek, penerangan tentang takwim dengan lebih teliti, tentang projek hendaklah dikenal pasti masalah, kuantiti atau diri sendiri dalam engineering, niat murni. Lepas tu projek hendaklah ada kena-mengena dengan civil engineering. Okay. Lepas tu 19 Mac percubaan penyelia ingin mendengar tentang idea-idea. Lepas tu idea saya pada waktu tu screw pile atau helical. Tujuan untuk menjaga alam sekitar. Lepas tu mengurangkan pencemaran bunyi dan menjimatkan kos. Lepas tu Azrul tentang tangga seberguna. Mengangkut barang yang tinggi. Tujuan dia mengangkut barang yang tinggi, mengurangkan tenaga yang dikeluarkan. Lepas tu mengangkut bahan yang banyak dalam satu masa. Lepas tu Luqman saluran longkang. Lepas tu untuk mengalir air longkang yang lebih yang lebih sistematik. Lepas tu menghalang berlakunya takukan air, tu mengelakkan bau busuk. Lepas tu Haikal, tajuk meja inovatif untuk menjimatkan ruang, untuk memudahkan kerja pembersihan, dapat memastikan keceriaan dan reka bentuk yang menarik. Pada 26 Mac webinar tentang penyediaan tajuk. Pemilihan topik hendaklah benda yang kita minat. Lepas tu membuat tajuk hendaklah catchy atau seronok. Dapat ilham tajuk daripada masalah yang dihadapi. Topik hendaklah berkait dengan IR 4.0. Tu ciri-ciri IR 4.0 ialah fabrication and modular, lepas tu 3D printing, autonomous construction, virtual reality, to cloud, 3D scanning, artificial intelligence, blockchain, big data, lepas tu internet of things, lepas tu building information building, modeling, BIM. Lepas tu Ni minggu apa ni?
Tak. Ni minggu yang sama tapi dia banyak pula. Satu ni. Okay. Lepas tu tajuk kita boleh dapat daripada bidang, masalah, personal, isu atau solusi. Okay. Selain itu juga kita boleh dapat dari dasar, construction 4.0, strategi, modular system, ni sama je, teknologi web based, converter. So tajuk product development mempunyai objektif, reka bentuk dan membangun, menguji. Okay. Jap. So untuk tajuk projek semua tajuk projek awak tengok pada product development mempunyai objektif. So apa yang korang buat juga product development sebenarnya, iaitu cara pemprosesan. Itu pun sama jugalah. Process development. Bukan produk sahaja process development. Yang pertama design, yang kedua develop, yang ketiga test. Ada lagi satu tu tertinggal tu. Ada lagi satu tertinggal tu. Mereka bentuk. Bukan cost. Tak ada masukkan cost ke? Ke penceramah tu lupa masukkan cost. Costing. Lupa kot. Ada lagi rasanya. Ada lagi tu pun. Tengok atas. Okay, ada kot. Mencari rujukan dari tak ada. Tak apa. Okey, teruskan. Lepas tu penyelidik tu kata mencari tajuk dekat sumber rujukan, contohnya Google Scholar. Tu link, apa tu lecturer tu bagi link. Lepas tu design thinking, empathize, define, idea, prototype and test. Kita membuat konsep, step analysis, social, technological, economical, environmental, political. Lepas tu kita boleh tengok current trend yang impact personal. Okey. Banyak tulis. Lepas tu Baguslah tu. problem customer. Lepas tu effort. Lepas tu new value, opportunity and reference. Lepas tu mesti menjawab semua soalan yang di atas untuk mendapatkan idea. Lepas tu prototype, last sekali test prototype tu. Okey, nice. Okay, 2 April penyedia menyediakan slide untuk FYP project bab 1 untuk menerangkan tentang proposal tu lah dengan lebih teliti. Untuk pendahuluan, ada latar belakang, penyertaan masalah. Lepas tu idea saya yang plastik butter tu. Lepas tu 2 April tu juga penyelia menerangkan cara untuk menulis pengenalan dalam bab 1. Untuk pendahuluan mesti kena ada adalah untuk memberi satu gambaran menyeluruh tentang kajian. Latar belakang projek untuk kajian maklumat yang terkini dan berkaitan dengan isu semasa. Penyertaan masalah menunjuk kepada sesuatu isu masalah yang perlu menyelesaikan. Lepas tu penulis suruh buat dahulu. Okey, bukan. Okey. 9 April pembentangan idea yang butuh sedikit kesilapan dari segi susunan ayat. Itu cara penyampaian, penulis suruh untuk baiki semula. Okey, betul latar belakang. Penyertaan untuk menjadi latar belakang dan penyertaan menjadi ayat yang boleh menarik minat pembaca. Penyelia masa okey, bukan. Saya tidak dapat meyakinkan penyelia. Tak, tengok tadi ayat tadi. Tengok ayat tadi. Tadi. Tak apa. Ni yang betul lah. lagi tidak familiar. Yelah, namanya diary. Betul lah tu. Apa yang buat ni memang betul lah. Kalau rasa tak confident dengan penjelasan daripada saya, tak apa. Awak boleh dapatkan daripada internet lah. Ataupun tanya kawan-kawan. Ataupun tanya kepada Dr. Sunita. Ataupun tanya kepada penceramah yang ada dalam taklimat tu. Sebabnya apa yang saya beritahu mungkin ada orang lain boleh menerangkan dengan lebih baik lah. Saya terang macam biasa, macam ayat biasa lah, ayat macam cakap je. Tapi mungkin tak ada orang tak berapa masuk dia punya maksud dia tu.
tak bertangkap saya punya maksud. Mungkin ada penceramah lain yang boleh bagi ayat supaya korang boleh tangkap maksud dia tu. Tak apa, boleh. Itulah yang bagus sebenarnya. Okey, Oh. teruskan. Ya. Lepas tu hari yang sama 9 April tu juga setelah semua ahli bentang, lepas tu penulis suruh sambung buat objektif projek. So, objektif ni dikaitkan dengan penyataan masalah. Lepas tu persoalan projek pada asalnya merupakan salah satu khusus yang ingin menjawab oleh penyelidik. Terus skop kajian menjelaskan pada pelaksanaan kajian yang dijalankan. Okey, lepas tu di Jumaat perjumpaan penyelia untuk membincangkan progres bab 1. Okey, ni dah sambung untuk kepentingan. Lepas tu kepentingan projek, di mana projek kajian disebut sebagai signifikansi kajian untuk menghuraikan secara ringkas kepentingan nilai dan implikasi. Definisi operasi melibatkan istilah-istilah penting dalam projek. Tu jangkaan dapatan projek menerangkan mengenai dapatan atau keputusan projek. Rumusan merumuskan subtajuk utama yang telah dikemukakan. Okey. 23 pula. 20. Oh, 20. Ada taklimat. Ada taklimat hari Selasa tu pasal technical talk waste management. Tu dalam talk tersebut telah diberi oleh Muhammad Faizal Abdul. Lepas tu dia cakap dekat Malaysia pembaziran sisa meningkat lebih 200% tons daily. Tu antaranya ialah food, plastik, paper, metal, glass and other. Tu oleh tu masalah yang terbesar ialah management sisa buangan yang tidak terurus. Lepas tu dekat Malaysia dia ada buat projek, dia buat eco brickers yang menggunakan botol-botol untuk dijadikan dinding eco brick wall. Tu dalam talk tersebut saya telah tanyakan soalan di Malaysia penggunaan green concrete dalam construction. Jadi di Malaysia ada tapi tidak meluas. Orang Malaysia masih mengharapkan standard brick sebab benda ni masih baru. Dia beri satu cabaran untuk mengurangkan. Dia kata setiap sisa pembuangan boleh dijadikan satu produk atau tenaga dalam apa ni? Dalam kita hendaklah tak ada lepas tu tenaga, lepas tu kita hendaklah mengurus dengan bijak macam tu. Ada miss sikit lah apa yang awak tulis ni dengan taklimat dengan Cik Faizal daripada ikut. Dia tak ada terangkan mengenai proses penghasilan, betul tak? Proses penghasilan eco brick wall tu tak ada kan? Dia buat guna botol-botol. Dia ada beritahu tak cara nak buat semua? Dia tunjuk gambar je. Last dia tunjuk gambar je. So memang itu yang sebenarnya yang kita nak tahu. Untuk gambar lah banyak. Tak apa. Okey, teruskan. 23 pula. 23. 23. 30. 23 tak ada? 23 tak ada rasanya. Sebab time tu kita ada. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk ke? Satu kelas tak boleh masuk. Ya, ada dua kan? Ada dua talk. Okay. Ada dua talk. Ya. Okey, 30. 30 April menyelia memilih 4 daripada 8 idea. Lepas tu ada tayar Alphard, material for road. Yang atas ni road app. Lepas tu plastik, concrete brick, lepas tu innovative table. Tu daripada 4, 2 untuk idea FIP. Untuk grup pertama memilih plastik, concrete brick. Lepas tu grup kedua memilih tayar Alphard, material for road. Lepas tu penelia kata daripada penelia untuk membuat slide presentation.
dan memaki proposal bab 1. Tu 4 Mei design thinking, engineering design is under constant, nature, safety concept, environment, cost dan reliability and constructability. So design thinking process to help we solve the problem. Lepas tu creating innovative solution. Design thinking step, empathize, define, idea, prototype and test. Alright, Cun. Benda yang macam tu yang saya tengok ada tak awak tulis. Cantik betul tulisan sekarang. Kau baru buat Tak ada, memang tu macam ni. Ya ke? Oh. Lepas tu advertise, learning about the audience. Lepas tu define, construct a point of view that is the best user. To idea brainstorm and come up with a creative solution. Prototype build a representation of the one for your ideas and test. Lepas tu macam biasa lah, to test produk tu. Lagi Okey. Ada lagi. Awak main tulis je. Tak apa. Dalam minit pun tak apa, tulis, tak apa. observe people, Jadi ada. lepas tu observe people, object, environment atau message. Lepas tu engage, approach yourself to ask and ask permission, find suitable place to interview. Ni macam kita jumpa dengan orang lah. Lepas tu have a conversation, what, how and why. Lepas tu immerse ni benda yang kita alami sendiri. Okey. Define lepas tu define understood the point Ini of sambungkan view. daripada Sama. tarikh tadi ke? Okey. Banyak tu, 3 page. Itulah tu 3 page. Tak apa. Banyak sikit markah. Ya. Nanti define tak cukup pun nanti. Tak apa, boleh Jadi- print. Benda boleh jadi- print. Define understand the point of the problem. To sharing, need an insight, setting, do and feel. To unpacking, discussion with a team member. Synthesis, we meet and describe your user. Lepas tu we will almost to discover. Lepas tu we aim to help create persona for reference and impression. Apa lah? Lepas tu Tak apa. lah. Okey, next. Okay dah. Last hari tengok tarikh berapa bulan? 4 Mei. 4 Mei. 4 Mei. Yang 7 punya tak ada ke? 7 Mei punya tak ada ke? 7 Mei. 7 Mei. 7 Mei. 7 Mei. 7 Mei. Ada tu. Tak lupa tulis tarikh tu. Tak ada Macam lah. mana ni? Tadi. Tak ada. Pagi kot. Macam mana ni? Okey, yang 7 Mei tu ada sebenarnya. Kalau 7 Mei dengan puasa tu. Workshop 7 Mei dengan saya pun ada masa tu. Sebab antara berapa Mei tu, 7 Mei tu kita ada sebenarnya. Last bulan Mei. Okay, thank you. Terima kasih. Tak apa. Allah, macam mana nak ni. Okay, admin. Okay, good. So saya bagi markah kat sini lah. Sama macam Azrul Syazwan 3/5. Boleh ya? Alah 3/5 tu. Boleh. So 3/5 ni sebenarnya bagi saya dah cukup bagus dah. Jarang orang dapat 4/5 daripada saya. Yang lepas-lepas pun jarang dapat 4/5. Kecuali ada seorang student Cina dengan student ialah Cina kan. Dia menulis memang komplit gila lah. Buku log tu dah macam buku report lah.
Tapi dia tulis tangan rajin lah, dengan ada gambar, dengan ada lakaran. Lepas tu apa pembelian untuk barang projek yang masa semester 5 lah. Dia beli tu dia kepirkan sekali bersama dengan resit pembelian. Lepas tu gambar untuk projek-projek pun dia print, dia masukkan dalam buku log. Yang tu memang komplit, dapat 5/5. Tapi yang lain-lain tu kebiasaannya 4/5 dan biasa-biasanya 3/5. Yang tadi, siapa tadi? Naim. Naim dapatlah 4/5. Okey lah tu Naim. Kembang hidung sikit Naim. Okey, terima kasih pada Anik. Okey, next saya akan teruskan dengan Saya. kumpulan 1. Siapa tadi? Saya tuan. Haikal, Ali Haikal. Tak, Haikal je. Oh Haikal. Tak boleh, kena bagi kumpulan yang tu pula. Sama ada Ikhwan ataupun Ali Haikal ataupun Saiful Hisham. Oh, maksudnya saya betul-betul last lah ni. Dah tu orang minta last. Okey. Lepas lepas kumpulan ni kita akan berehat sekejap. Sebab saya punya recording ni dah 51 minit dah. Kita dah jumpa lebih hampir sejam dah. Okey. Siapa nak present? Ikhwan ataupun Alif Haikal ataupun Saiful Hisham? Saya. Okey, Muhammad Ikhwan Okey, boleh. Teruskan. Naik tarah jalan berturap ni. Tapi bukan tajuk awak ni lah. Okey, tak apa. Teruskan. Kita mulakan dengan yalah Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan. Okey, Muhammad Ikhwan boleh present? Pakai gambar ke pakai PDF? Pakai, tak nampak ni. Gambar ke apa ni? Oh, gambar. Okey, PDF. Keluar. Alamak. Tak nampak dah. Zoom sikit. Zoom. Zoomkan PDF tu, bagi dia 100%. Ikhwan. Oh, Ikhwan. Hilang pula. Allah Rabbi. Zoom. Lupa buka mic. Ni. Dah zoom ah. Alhamdulillah. Okey. Kalau zoom lagi sekali boleh lah nampak tu sebab tulisan dia masya-Allah. Saya tulis pakai pensel. Lepas tu tak lengkap pun. Tak apa. Pakai pensel. Okey, tak apa. Tak apa. Ujungnya ada semut sikit. Kepala semut. Badan dia hilang. Tiba-tiba masuk frame. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ikhwan. Ya. First 12 Mac. Pengenalan tentang projek 1. First kita orang perkenalkan diri masing-masing dulu lah sebab ni baru pertama berjumpa. Lepas tu nama penyelia Encik Wan Muhammad Faizal. So first penyelia menerangkan apa yang penting yang terdapat dalam projek, antaranya menyelesaikan masalah komuniti setempat, niat yang murni dan memahami ilmu projek. So, lepas tu pada masa yang sama penyelia membahagikan kepada 2 kumpulan. Lepas tu setiap ahli kumpulan perlu mencari tajuk untuk melakukan projek. So next 1993 tajuk masing-masing iaitu ahli kumpulan. Lepas tu kedua Saiful Hisham tentang perabot jalan. Yang ketiga Alif Haikal, penggunaan tayar pakai sebagai bahan penunjuk yang dah tukar tajuknya, asfalt. Lepas tu yang keempat projek Muhammad Ikhwan, projek naik taraf jalan berturap. Lepas tu setiap ahli kumpulan perlu mengira bajet untuk projek masing-masing. Okey. So next 26
Kejap. Awak pakai cam scanner lain kali jangan pakai cam scanner cam scanner tu kualiti untuk PDF tu memang dia reduce kau je. Sebab tu dia tak boleh baca. Kalau ambil gambar biasa pun tak apa. Gambar biasa lepas tu awak present pakai photo viewer ke ataupun pun boleh. Tapi macam tadi, macam Naim tadi dia pakai macam Anik tadi dia pakai kamera kamera laptop ke, kamera handphone dia ke, tu memang sesuai lah. Tak apa. Cam scanner ni boleh nak pakai tapi file dia kecil. Kalau orang tengok file asal, kalau JPEG kamera biasa tu dah berapa megabyte dah. Cam scanner ni tak sampai pun 1 megabyte. Sebab ni tadi nak cepat, saya terus pakai je. Tak apa. Okay. Next, 26 dan 3. Webinar penyediaan tajuk projek kejuruteraan awam berdasarkan IR 4.0. Sedikit pengenalan tentang buku panduan projek pelajar. Penyelia menyuruh pelajar untuk memuat naik diri ke Padlet sebagai pengenalan diri. Penyelia juga meminta pelajar untuk menulis projek masing-masing berdasarkan IR 4.0. Yang ini masa tu saya tulis dekat dalam tu Padlet. Bidang trafik and highway, personal, pengguna jalan raya, masalah jalan raya berlubang dan rosak, isu menyebabkan risiko kerosakan kenderaan dan sukar untuk melaporkan kerosakan, solusi menggunakan aplikasi perkongsian maklumat kerosakan jalan raya supaya ianya dapat direspon dengan cepat dan proses membalik pulih jalan dapat dilakukan secepat mungkin. Itu sebenarnya aplikasi tu sebagai IR 4.0 IoT lah, Internet of Things. Tapi semasa present pemilihan tajuk tu tidak ditekankan apps tu. Sebab ada grup lain ramai yang buat apps dan okey lah tajuk dia. Cumanya apps ni kalau siapa yang rajin buat programming language ataupun buat coding tak apa, bagus. Kalau siapa yang tak tahu baru nak start dia agak bahaya lah projek tu. Okey, bahaya. Okey, tak apa. Ala-ala tajuk dah diteruskan. Okey, 2 April. 2 April, penyelia meminta pelajar untuk membuat 3 perkara berkaitan projek, iaitu pendahuluan, latar belakang projek dan pemetaan masalah. So ni panduan ni panjang ni saya tulis ni. Nak terangkan ni. Tak apalah, saya pun tak nampak sebenarnya. Itulah. Ni pun sama. Latar belakang projek dan pemetaan masalah. Okey. 9. Next 94. Penyelia meminta untuk mematakan pendahuluan, latar belakang projek dan penyelesaian masalah. Setiap pelajar diminta menerangkan mengikut projek masing-masing. Sambungannya, penyelia menerangkan tentang objektif kajian, persoalan projek, skop kajian dan kepentingan projek. Lepas tu, dia meminta pelajar untuk menyambung tugasan mengikut tajuk yang ada diterangkan pada hari tu lah. So next 16/4, penyelia meminta untuk menyambung pembentangan tentang objektif kajian, persoalan projek dan skop kajian. Lepas tu pada hari yang sama, pelajar diminta untuk membetulkan laporan dari awal dan menyiapkan laporan hingga ke rumusan. Lepas tu saya tak sambung lagi. Saya tak sambung lagi, sampai sini je. Tengok tarikh lah, 16/4 sampai minggu 6 je. Minggu 7, minggu 8 tak ada Saya tak tulis lagi pasal yang perjumpaan design thinking. Ada tulis kat mana-mana ke? Ada tulis kat kertas-kertas ke, tapi tak tampal. Boleh awak tulis kat tempat lain, tapi kemudian awak tampal pun boleh. So sampai sini je. Tak apa. Saya tak tulis nama. Boleh lah, kena lah nulis. Nanti semangat kesinambungan tu tak ada. Bahaya tau, bahaya. Saya tulis ni pun saya tulis main-main je, nanti baru nak betulkan semua.
Aduh. Macam tu lah lebih. Macam mana? Ikhwan markah dia. Saya pejam mata lah, saya bagi 3/5. Jangan bising-bising pula dengan orang lain. Tak apa. Okey. Aduh. Ikhwan. Tak lengkap tu. Aduh. Kalau dapat lengkap macam Naim ke, Azrul Syazwan ke, tu okey lah. Tak apa. Sebabnya setiap kali lepas kelas saya tidur terus. Itu yang Jujur sangat Wan, jujur sangat Wan. Tak apa, nanti dekat site pun sama nanti. Nanti bos tanya mana report, alamak tertidur. Aduh letih. Tidur. Betul-betul pergi Agraban ni. Masa tu dah start puasa Kita start puasa. Iyalah kot masa tu dah start puasa. Tak apalah. Tak apa, tak ada halnya. Apa? Kita minta maaf tuan. Tak apa. Okey, terima kasih kepada 4 orang tadi, Azrul Syazwan, Naim, Anik dan Ikhwan. Sebab masa dah cukup sejam. Saya kalau boleh nak habiskan juga malam ni. Boleh teruskan tuan. Habis tuan. Okey. Kita teruskan dengan kumpulan yang lagi satu pula. Okey, ada 2 orang yang belum present lagi ni, Luqmanul Hakim dan juga Haikal. Haikal lah tuan. Luqmanul Hakim mana? Luqmanul Hakim. Saya. Tak apa, bagi Haikal. Okey, bagi Haikal dulu. Tak sabar nak habis kan. Ya, boleh. Teruskan. Okey. Mana nak petik sini. Nampak tuan? Belum. Nampak? Belum. Belum Baru nampak Belum. Tak nampak lagi. Belum. Ada apa? Tak tekan lagi betul lah. Okey. Present now. Kadang-kadang saya benyai kat kadang-kadang tuan. Kena makan ketupat lebih tu. Alah. Okey. Besarkan sikit. 75%. 75. Okey, yang sebelah kanan tu yang adopt export PDF tu ada segitiga nak panah ni, kesanakan sikit. Segitiga, tengah-tengah. Bawah ringkasan butir perbincangan. Tu. Tak. Kiri sikit. Bawah dia. Itu. Memang okey, besarkan 100%. 100%. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada pensyarah. Okey, pada 12/3/2021, sesi sesuai kenal antara penyelia dan juga pelajar. Selain itu, penyelia mula menerangkan berkenaan projek yang ingin dilakukan pada setiap kumpulan. Setelah itu, penyelia memberi masa kepada setiap pelajar untuk berfikir tentang apakah yang hendak dilakukan pada projek yang akan mereka lakukan. Penyelia menegaskan bahawa apa-apa projek yang hendak dibuat mestilah berkaitan kejuruteraan awam. Contoh seperti skop kerja hidrolik, struktur mekanik, surveyor dan lain-lain. Pada keesokan harinya, minggu depan lah. Pada minggu depan harinya, ada 19/3/2021, pelajar diberi masa oleh penyelia untuk berfikir projek apakah yang ingin dibuat oleh setiap pelajar untuk menentukan idea apakah yang akan dipilih untuk dijadikan projek akhir. Malangnya idea kami tidaklah idea buat penyelia dan kami terpaksa berfikir lain. Saya telah memberikan sedikit idea saya iaitu projek yang bernama Magic Inovatif. Tak apa, boleh. Objektif projek, sebab saya tak tengok kat ni, boleh saya tengok sekarang.
Objektif projek saya ialah untuk memastikan ruang atau sudut rumah dapat dikurangkan untuk memudahkan kerja pembersihan pada rumah. Dan yang paling penting ialah dapat memastikan keceriaan reka bentuk dan setiap sudut dalam keadaan harmoni. Antara ahli kumpulan saya ada yang memberikan idenya, iaitu yang pertama helical piles, iaitu projek Anik. Objektif projek ini adalah untuk menjaga ketenteraman persekitaran, menjaga alam sekitar dan mengurangkan getaran. Ahli yang kedua iaitu tangga serbaguna, iaitu Azrul Sazwan. Tujuannya ialah memudahkan untuk menaikkan barang, menghantar barang ke tempat yang tinggi. Dan yang terakhir ialah saluran longkang perumahan, dan tujuannya adalah untuk pengairan longkang yang baik di kawasan perumahan untuk menghalang takungan air dan yang terakhir untuk mengelakkan pencemaran bau sisa kumbahan. Pada minggu depan yang seterusnya lagi, pada tanggal 2 April 2021, iaitu pendahuluan, di mana saya membuat satu slide. Pendahuluan yang saya masukkan ke dalam slide saya ialah pendahuluan projek Magic Inovatif. Apa itu inovasi? Inovasi bermaksud membuat perubahan dalam sesuatu yang ditubuhkan, terutamanya dengan memperkenalkan kaedah baru, idea atau produk. Dalam situasi ini, saya mendapat satu idea untuk membuat satu olahan pada sebuah meja. Dari segi teknikalnya, projek ini nampak seperti biasa. Tetapi dengan adanya konsep IR 4.0, meja ini hadir dengan kaedah yang baru. Memang kaki goreng kan ni. Isu yang diketengahkan, cita rasa masyarakat yang mahukan sesuatu benda itu dapat dinilai dan dilihat seperti elegan dan mewah. Bagi mereka yang rumahnya tidak begitu luas, produk ini dapat memberi satu impak di mana ia dapat menjimatkan ruang atau sudut dalam rumah tersebut, bahkan ia dapat terlihat seperti mahal. Latar belakang projek. Penggunaan meja dalam kehidupan seharian masyarakat kita bukanlah satu perkara yang baru. Malah tidak ramai yang tahu akan meja inovatif yang mungkin baharu dalam masyarakat yang kurang berkemampuan. Produk ini sangat berpatutan di mana harganya tidaklah terlalu mahal. Jadi produk ini sesuai dimiliki oleh sesiapa pun. Untuk pengetahuan semua, meja inovatif ini banyak kegunaannya di mana ia boleh dijadikan meja makan, meja belajar, meja hiasan dan banyak-banyak lagi. Goreng sungguh Memang goreng. Pada 2 April 2021, penyataan masalah. Dalam dunia yang serba moden ini, masyarakat lebih gemar akan perkara yang berkaitan elektronik dan mudah yang tidak menggunakan kerahan tenaga. Perkara yang paling utama adalah di mana masyarakat kini lebih suka membeli dengan harga yang murah di samping nampak elegan dan mewah. Hari seterusnya, 9 April, tentang pembentangan tajuk, pendahuluan, latar belakang dan penyertaan masalah. Yang mendukacitakan, saya pada masa itu tidak dapat membentangkan kerana berada di kampung. Pada minggu seterusnya baru saya dapat membentangkan. Boleh, tak apa tulis macam ni, Wan? Tak apa. Cumanya pada tarikh tu, kalau awak dapat tulis tarikh lagi bagus. Tarikh. Tarikh. Oh. Itu penting. Tulis sini Kalau tak, sebab ada yang lepas-lepas dia tak hadir sebab dia masuk hospital, cuti 3 minggu, accident rasanya. Ada lagi satu grup tu, dia kelas lain. Ada juga kumpulan yang ahli dia kelas lain. Jadi bila masa untuk bersama dengan projek tu, kelas dia ada kelas ganti. So tak boleh nak datang. Lepas tu lagi satu ada yang tak selesai accident kot. Yang kawan yang kelas lain tu accident. So dia tak hadir, tapi dia tulis dalam buku log. Okey jugalah. Maksudnya masa tu saya tak dapat markah untuk dia. Cepat goreng seterusnya. Goreng yang seterusnya. Goreng kasih angin. Pada minggu seterusnya barulah saya dapat membentangkan pembentangan saya. Saya menerima nasihat dan pelbagai tips lah pada pembentangan projek saya tersebut. Saya memperbaiki kesilapan saya pada slide tersebut selepas saya mendapat mendapat arahan lah sebut. Saya lupa tulis.
Okay. 16 April. Langsung YouTube-nya. Pada 16 April, penerangan berkaitan empathize, define ideal, prototype and test oleh pensyarah turut serta design thinking proses. Ayat boleh belit. Dan projek dan objektif projek, persoalan, skop, kepentingan projek, definisi projek dan jangkaan projek oleh pensyarah. Saya tak ada Ringkas betul tu. saya tak ada ni renggang-renggang saya tengok. Nipis-nipis pun dekat-dekat semua. 23 April? 20 April lah. Okay. Technical Talk Waste Management for Sustainable Future. Penerangan Masa ni siapa yang gatal tanya Amoy? saya. Awak je. Tapi boleh tahan agak aman tu, tapi sekali pandang lah, 2 kali pandang pisang. Technical Talk. Technical Talk Waste Management for Sustainable Future. Penerangan tentang Sustainable Waste Management oleh panel jemputan iaitu Encik Faizal. Mendedahkan impak dan kesan polubusan sampah yang berterusan pada masa hadapan. Penerangan tentang cara menggunakan barang kita semula. Contoh pembuatan kita semula di industri binaan. Mana lagi? Ada lagi tak? Pada 30 April 23 tak ada? 23? Terlepas tu semua. Terlepas tu. 20 ada. Workshop. 30. 23 tak ada. Mana Jam. Kantoi. Alamak, terkantai pula kat situ. Tak apa. Kata sikit-sikit. Jangan kata dengan orang lain. Pasal YouTube ni tu payah nanti. Tak apa. Bukan orang tengok pun. Pada 30 April 2021 iaitu kami buat sesi, iaitu sesi pemilihan tajuk mengikut setiap kumpulan. Pensyarah memilih 2 tajuk daripada 4 tajuk kami. Masih yang ni tak boleh nak goreng. Kami memilih plastik concrete brick sebagai projek FYP kami. Okay. Sebab yang ini yang minta last tu. Pada 4 Mei, workshop on design thinking. Pendedahan awal oleh Puan apa lah itu, saya tak ingat. Puan apa macam campuran Cina sikit nama dia. Puan nama? Wong Puan apa tadi? Saya tak ingat. Tak adalah dia kumpulan. Saya pula. Tak masalah. Janji sih. Puan Puan apa? Puan apa yang rumah? Puan Yong. Puan Yong kan? Puan Yong Rashidah. Pendedahan awal oleh Puan Yong sebelum bersama trainer. Okay. Sesi perjumpaan bersama trainer selepasnya itu penambahbaikan cadangan yang dicadangkan oleh trainer setelah mengetahui perjalanan projek. Okay. Mana? Habis dah. 4 bulan tak ada ke? 4 Mei. Ni 4 Mei? 4 Mei. 7 Mei tak ada? 7 Mei? Ada ke? 7 Mei. 7 Mei tuan cuti. Cantik Mei. Nasib baik. Ya, saya ada. Tapi malam tu lah. Yang malam tu. Nasib baik. Yang malam Nasib tu. baik. Yang ada minggu ke-8 tu. Sambungan tu. Yang bukan hari Ahad dia tu. Betul tu. Okay. Ikhwan. Okay. Alas lah. Habis lah. Habis dah. Okay. Sampai di sini sahaja pertemuan saya. Tak adalah. Haikal. Okay. Ada, hai. Saksi ya, tuan. Goreng sungguh ni. Kaki goreng. Kaki letak gula dalam ni. Gula. Kecil manis oi. Saya pun dah kecil manis lah sekarang ni. Payah. Ya ke? Bahaya tuan. Nasib baik tuan dah orang kata berumur. Kalau orang muda-muda dapat kecil manis, payah tak mau hidup. Potong kaki oi. Potong kaki. Tak Okay. Okay. Haikal. Terima kasih Haikal. Sama-sama. Markah ni saya pecah mata lah sebelah. Bagi 35 Boleh. 35. Ada tak komplit tu. Macam tak adil pula pada Azrul Syazwan. Pada Ikhwan. Pada Anik. Macam tak adil. Bukan tak adil lah. Maksud saya konten awak tu sikit je.
Lepas tu tulisan pecantik semacam je, sengit-sengit. Baru buat ni. Tak ada. Yang sebelum yang atas-atas tu memang saya buat lama. Yang dua terakhir tu saya terus. Tak apa. Masa bulan puasa tu kita Maaf faham. lah tuan, tulisan lelaki. Ah. Macam doktor sikit. Wah, tulisan perempuan lagi lah. Dia tak kira lelaki perempuan. Okay, the next kumpulan tinggal siapa lagi ni? Saiful Hisham dan Alif Haikal. Saiful Hisham dan Alif Haikal. Siapa nak present dulu? Mungkin boleh buat laju sikit lah. Kita pun dah pukul 10.30 dah ni. Sebab ada yang nak tidur awal ke, besok nak sahur. Macam tu lah. Ada yang nak sahur ke. Alif Haikal ataupun Saiful Hisham? Yuhu. Follow. On. Present. Saya. Tekan present. Saiful Hisham Okay. Ya. Apa? Kalau lajak dah dekat-dekat pukul 11 ni, maksudnya bab 2 tu saya keterang pada minggu depan lah. Tak apa. Ada tuan. Okay, baru nak keluar. Tak apa tuan, balonnya sudah habis. Okay, besarkan sikit awak punya tu. Tekan tambah. Lagi. Pandai. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 12 bulan 3 perbincangan tentang pemilihan tajuk bersama ahli kumpulan dan bisyarah. Penyeli memberi pengenalan tentang subjek ini, contoh seperti takwim, maklumat penting subjek, apa yang akan berlaku sepanjang semester. Lepas tu penyeli juga bertanya kepada semua pelajar tentang minat dalam bidang kejuruteraan untuk jadikan tajuk projek. Okey, seterusnya 19 bulan 3 penyelidik meminta pelajar untuk mengemukakan beberapa tujuan tentang tajuk yang dipilih. Penyelidik juga meminta pelajar untuk merekodkan tentang objektif ataupun tujuan ahli kumpulan. Contohnya tajuk saya pelabur jalan, tujuan supaya pelabur jalan yang dihasilkan tak lama. Lepas tu seterusnya supaya pelabur jalan yang dihasilkan lebih efisien, memastikan pelabur jalan yang berkualiti. Seterusnya tajuk ahli grup saya, Naim, speed breaker at traffic light, tujuan untuk mengurangkan berlakunya kemalangan supaya pengguna jalan raya dapat mematuhi undang-undang, mengurangkan kelajuan kenderaan. Seterusnya Ikhwan, tajuk projek menaik taraf jalan berturap, tujuan melancarkan perjalanan, mengurangkan peratus kerosakan kenderaan, lepas tu memendekkan jangka masa perjalanan ke suatu tempat. Seterusnya Alif Haikal, tajuk penggunaan tayar terpakai sebagai ejen penyejuk. Lepas tu Alif Haikal tukar tajuk pada tayar asfal. Okay, tujuan membantu mengurangkan suhu sebuah bangunan, mengurangkan kos ataupun meminimal kos keperluan pengawu dingin, mengurangkan aktiviti yang mengakibatkan pemanasan global. Seterusnya 26 bulan 3 webinar penyertaan tajuk projek kejuruteraan awam berasaskan IR 4.0, sedikit pengenalan tentang buku panduan projek belajar mengenai apa yang pelajar perlu buat dan tahu tentang penyelidik juga ada menerangkan tentang projek ini seperti penulisan akan tambah baik dengan latihan, banyak membuat semakan dengan penyelidik untuk mendapat tahu tentang info, dapatkan membaca bagi setiap penulisan dan idea. Mula menulis adalah sangat oleh itu mulakan dengan bahagian yang mudah dahulu. Seterusnya Dr. Seri ada juga menyentuh tentang persediaan pelajar untuk subjek ini. Pelajar perlu menyediakan satu folder khas untuk projek di laptop notebook, binaan penulisan laporan yang perlu ada muka hadapan pengesahan penghargaan.
tentang tajuk kajian projek haruslah ringkas, jelas dan melambangkan perbahasan utama kajian. Tajuk juga perlulah menarik perhatian ramai untuk membacanya. 26.3 contoh tajuk kajian, a survey on IBS simulation among contractor. Lepas tu ini contoh tajuk yang lebih cantik lah. Sedikit penerangan mengenai IR 1, 2, 3 hingga 4.0. Contoh teknologi AR, drone, VR, pemilihan tajuk mengikut bidang, aktiviti STEEP analisis, projek DT dan inovasi. Seterusnya 2/4 penjelam minta pelajar untuk membuat 3 perkara berkaitan projek, iaitu 1.1 pengenalan, 1.2 latar belakang dan 1.3 penyertaan masalah. 1.1 pengenalan tajuk projek yang dipilih berkaitan perabot jalan. Maksud perabot jalan mereka bentuk adalah mempunyai ciri-ciri fungsi estetika, identiti dan visual. Artikel berkaitan kemalangan jalan raya. 1.2 latar belakang projek, aspek kajian melibatkan ketahanan, jenis bahan dan lain-lain lagi. Seterusnya penyertaan tentang satu kajian yang telah dibuat pada tahun 2018. Contoh kertas projek tentang kajian. 1.3 penyertaan masalah, ringkasan tentang masalah yang sering berlaku melibatkan pengguna motosikal. Perkara ini dapat diselesaikan dengan pemasangan papan tanda mengikut spesifikasi. 2/4 penilaian mengerjakan perkara tersebut bersama pelajar untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang tugasan. Penilaian menyerahkan satu dokumen yang mengandungi slide kepada pelajar untuk dijadikan sebagai panduan kepada pelajar untuk menyiapkan tugasan. 1.1 pengenalan, 1.2 latar belakang, 1.3 penyertaan masalah. Seterusnya 9/4 penilaian meminta pelajar untuk menerangkan tentang 1.1, 1.2, 1.3. Penilaian memberi pendapat kepada semua pelajar tentang tugasan yang telah dibuat supaya para pelajar mendapat gambaran yang lebih jelas dan memberi pembetulan kepada tugasan yang dibuat oleh pelajar. Dan juga meminta pelajar untuk menyambung tugas yang diberi, iaitu 1.4 objektif projek, 1.5 persoalan, 1.6 skop kajian, 1.7 kepentingan. Seterusnya penyedia telah memberi sedikit penerangan tentang tugasan yang akan diberikan kepada pelajar supaya pelajar lebih memahami tentang tugasan yang diberikan. 16/4 penyedia sekali lagi memberi penerangan tentang bab 1 kepada pelajar untuk pelajar lebih memahami. Presentation lain. Terusnya 20/9 technical talk about waste management by Gregson. Ceramah tentang penggunaan bahan terpakai dalam industri pembinaan seperti plastik brick dan lain-lain lagi. Pelajar-pelajar bertanya tentang kesesuaian bahan terpakai digunakan dalam industri pembinaan. 20/9 taklimat FYP yang diadakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada pelajar. Terusnya penerangan mengenai tarikh 4.5 iaitu tarikh presentation tajuk. 30/9 penilaian memilih calon untuk tajuk akhir daripada 4 orang ahli. Tajuk yang dipilih iaitu tajuk Muhammad Ikhwan dan tajuk Muhammad Al-Hikal, iaitu road apps dan daya asfalt. Ahli kumpulan berbincang sesama diri untuk memilih satu tajuk akhir. Permulaan pembentangan dimulai dengan kumpulan 2 dan silakan jaringan oleh penilai. 2/5 perbincangan bersama panel mengenai tajuk yang akan dipilih. Tajuk yang dipilih grup saya ialah tayar asfalt, new material for road. Penilai meminta pelajar untuk menyediakan satu slide presentation bersama panel. Yang tu yang Yahat tu kan? Yang 2/5 tu yang Yahat tu. Okay, teruskan. 4 Mei, workshop on design thinking for final year project. Pelajar mendengar ceramah awal daripada Puan Yong sebelum berjumpa dengan trainer. Setelah selesai ceramah, pelajar diagihkan bersama trainer. Trainer memberikan sedikit cadangan penambahbaikan mengenai
pencalonan projek, perbincangan dan penambahbaikan dilakukan sebelum dinilai oleh panel. 18 hari bulan 5, sesi pembentangan projek tengah semester bersama panel dan pelajar. Panel memberi komen tentang tajuk projek yang dipilih. Antara komen yang dipilih ialah slide mesti mempunyai citation, cara membuat slide yang lebih teratur dan pemilihan tajuk projek mesti mempunyai 3 faktor ini, iaitu mesti berkaitan dengan IoT, IR 4.0 dan sustainable element. Okey. Terima kasih. Ya, Sekali saya cakap terima kasih. Saya Hisham simple, good. Tapi sayangnya macam yang lain jugalah, dia tidak ada lakaran. Okeylah sikit-sikit. Kalau InsyaAllah. kalau buat proses untuk tayar asfalt tu, nanti perbincangan kita selepas ni, awak dah boleh lukis, cuba lukis untuk carta alih ataupun schematic diagram. Dua-dua benda ni berbeza lah. Schematic diagram ni gambar rajah skematik ataupun gambar rajah 3D ya, pandangan depan, pandangan belakang, pandangan sisi, side view, top view, rear view, front view, kalau buat alat untuk tayar asfalt lah. Satu lagi carta alih untuk ataupun flowchart ya. Yang kedua ialah flowchart. So flowchart tu apa yang kena buat dulu. Tak apa, awak try sketch untuk setiap proses tu, dan untuk flowchart ni ataupun carta alih ni awak kena belajar sendirilah. Okey, dia tak sama dengan catagan. Catagan tu tak ada pun dalam dalam awak punya presentation semua tadi. Tak apa, tapi yang penting awak boleh buat carta alih untuk minggu-minggu akan datang. Okey, terima kasih Saiful Hisham sebab present. Markah saya bagi teruslah 3/5 jugalah ya. 3/5. Okey, next kita pergi pada kumpulan yang lagi satu yang belum present, iaitu Luqmanul Hakim. Ya, saya je. Sekejap Tak apa. Kenapa sendu semua malam ni? Apalah, ada main mercun tak? Tak ada. Mainlah bunga api. Nampak Encik? Okey, besarkan dan bagi dia 100%. 100%. 100%? 100%. Okay. Alhamdulillah. Okey. 19, 12. Silap. Okey, pada tarikh 12 bulan 3, perbincangan tentang pemilihan tajuk bersama ahli kumpulan dan pensyarah. Penyelia memberi pengenalan tentang subjek ini, contoh macam takwim, maklumat penting tentang subjek dan apa akan jadi sepanjang semester. Lepas tu penyelia juga bertanya kepada semua pelajar tentang minat dalam kejuruteraan untuk dijadikan tajuk. Okey, 19 bulan 3, ni pemilihan tajuk setiap ahli kumpulan. Okey, pemilihan tajuk saya, sara longkang perumahan. Tujuan untuk pengaliran air longkang yang lebih baik di kawasan perumahan. Lepas tu ni pemilihan tajuk ni screw pile and helical pile. Tujuan dia untuk menjaga ketenteraman persekitaran. Lepas tu tangga seberguna ni Azrul Syazwan. Tujuan dia untuk mengangkut barang ke tempat yang tinggi. Lepas tu untuk meja inovatif ni Haikal. Tujuan dia untuk menjimatkan ruang atau sudut di sesebuah rumah. 26 bulan 3, program web Sina, penyediaan tajuk projek kejuruteraan awam berasaskan IR 4.0. Pengenalan tentang buku log projek, mengetengahkan tentang apa pelajar perlu buat dan ambil tahu tentang buku log. Lepas tu penyelia cerita tentang
membuat semakan dengan penyelia bagi dapat info yang lebih. Setiap penulisan akan bertambah baik dengan latihan. Seterusnya, Dr. Seri ada juga memberitahu supaya pelajar menyediakan satu folder supaya projek di dalam laptop dan dengan buku log. Lepas tu tajuk kajian projek haruslah ringkas, jelas dan melambangkan perbahasan utama kajian. Okey, 2 bulan 4 penyelia memberi tugasan kepada pelajar iaitu 1. Pendahuluan, latar belakang projek dan penyataan masalah. Penyelia membicarakan tentang perkara tersebut supaya pelajar lebih jelas tentang tugasan projek. Penyelia memberikan slide agar memudahkan pelajar menyiapkan tugasan. 9 bulan 4, penyelia meminta pelajar membentangkan tentang tugasan yang diberikan iaitu pengenalan, latar belakang projek dan penyataan masalah. Penyelia memberikan pendapat terhadap pembentangan yang dilakukan oleh pelajar supaya pelajar lebih memahami tentang projek yang akan dilakukan. Penyelia meminta pelajar menyambung melakukan tugasan iaitu objektif projek, soalan projek, skop kajian dan kepentingan projek. 16 bulan 4, penyelia memberi penerangan tentang bab 1 kepada pelajar bagi pelajar lebih memahami. Antara bab yang diterangkan adalah 1.1 hingga 1.5. 20 bulan 4, technical talk about waste management. Penerangan tentang kita semula bahan buangan, penerangan bagaimana untuk mengaitkan bahan kita semula dalam projek. Itu je. Lepas tu 30 April, penyelia memilih 2 tajuk daripada 4 tajuk daripada satu kumpulan. Antara tajuk yang dipilih oleh penyelia ialah penggunaan plastik konkrit blok dalam konsep konkrit hijau dan meja inovatif. Setiap kumpulan berbincang untuk memilih satu tajuk yang akan diguna dalam melakukan projek. Setiap pemilihan tajuk oleh setiap kumpulan melakukan perpetangan setiap pemilihan tajuk oleh setiap kumpulan melakukan perpetangan kepada penyelia. Okey, 2 Mei pembentangan tajuk projek oleh kumpulan 1 serta tambahan cadangan oleh penyelia. Alhamdulillah. Okay. Perbincangan antara kumpulan bersama penyelia. 4 Mei 2021, workshop on design thinking for final year project 1 student. Pelajar mendengar ceramah daripada Puan Yong sebelum berjumpa dengan trainer. Setelah selesai, pelajar diagih ke beberapa kumpulan untuk perjumpaan bersama trainer masing-masing, perjumpaan bersama trainer tentang projek yang akan dilakukan. Trainer memberi cadangan dan penambahbaikan untuk projek yang akan dilakukan. Perbincangan dan penambahbaikan kertas kerja sebelum dinilai oleh panel. 18 Mei, sesi pembentangan projek kepada panel iaitu Puan Syarimatul Ahmadida. Panel mendengar pembentangan daripada setiap kumpulan. Setelah pembentangan selesai, panel memberi komen kepada kumpulan iaitu kandungan slide mengikut garis panduan, pembetulan pada slide iaitu logo. Panel memberikan komen supaya slide berkait kepada IR 4.0 dan IoT Internet of Things, dan panel memberi cadangan membuat apps bagi mengukur campuran plastik beri. Okay, Internet of Thing, T-H-I-N-G. Benda-benda yang berkaitan dengan internet lah. Mesin ke, sensors ke, ataupun logging, ataupun anything lah yang berkaitan dengan internet. Bukan thing bukan internet of PK, internet of barang, internet of everything. Okay. Lumanul Hakim. Okay. Saya tu bagi makan 3/5. Ada juga lah yang tidak meninggalkan tarikh 2 Mei. Macam tadi ada 2-3 orang yang meninggalkan tarikh. Dia tak masukkan tarikh.
2 Mei tu ke dalam buku log. Tak apa, Markah dah bagi dah. Okay, walaupun Luqman Hakim dah present tadi, tapi saya tak nampak yang stand out lah daripada presentation tadi. Okay, last kita tengok pada calon yang terakhir. Calon peperiksaan yang terakhir iaitu calon pembentangan Alif Haikal mempunyai tajuk untuk kumpulan 1 ni. Okey, mempunyai tajuk kumpulan 1 ni. Alif Haikal. Mana Alif Haikal? Saya. Ya. Apa khabar Alif Haikal? Baik. Lama tak menunjukkan diri. Ya ke? Tuan, tapi saya ada salah sikit buku log itu tulis pakai pen. Tak apa, memang kena tulis pakai pen. Awak tulis pakai apa? Tulis pakai pen lah. Tak apalah, bagus lah tu. Tapi kan ada tukar tajuk tu kan. Tak apa. Apa kan? Tak apa, jangan risau. Dah makan ke Alif Haikal? Belum. Kesian dia. Makanlah. Lagi. Sahur ke? More. Pada terawih dah boy. Ini dah apa? Okey, Assalamualaikum. Ini untuk bilangan pertama. Okey, 12 bulan 3. Pembincangan tentang pemilihan tajuk bersama ahli kumpulan dan pengarah. Penyelia memberi pengenalan tentang subjek ini, contoh seperti takwim, maklumat penting tentang subjek perjalanan sepanjang semester ini. Penyelia juga bertanya kepada semua pelajar tentang minat dalam bidang kejuruteraan untuk jadikan pemilihan projek. Okey. 19.3, penyelia meminta untuk mengemukakan beberapa tujuan tentang tajuk yang dipilih. Penyelia juga meminta pelajar merekodkan tentang idea dan tujuan projek untuk kesemua ahli kumpulan. So berikut merupakan tajuk atau idea yang dikemukakan oleh ahli kumpulan. So saya itu yang tajuk first tu penggunaan tayar sebagai ejen penyejuk tu. Lepas tu yang kedua tajuk ikuan projek menaik taraf jalan ke jalan berturap, speed breaker at traffic light Naim, perabot jalan Saiful Hisham. So berikut merupakan tujuan bagi setiap ada projek. Membantu saya punya hari itu membantu mengurangkan tahap suhu sesebuah bangunan, mengurangkan kos dan meminimalkan kos keperluan pengawal dingin, mengurangkan aktiviti yang mengakibatkan pemanasan global seperti pembakaran terbuka. So ikuan punya lancarkan perjalanan untuk ke suatu tempat, mengurangkan peratusan kerosakan kenderaan akibat jalan raya. So ketiga, memendekkan jangka masa perjalanan ke suatu tempat. Alright. Naim untuk mengurangkan berlaku kemalangan pada pengguna jalan raya akibat penggunaan kenderaan terlalu mengejar lampu isyarat hijau. So kedua, supaya pengguna jalan raya dapat mematuhi undang-undang jalan raya. Ketiga, mengurangkan kelajuan kenderaan sebaik mendekati persimpangan lampu isyarat. Saiful Hisham supaya perabot jalan yang dipilih lebih tahan lama dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi, supaya perabot jalan yang dihasilkan lebih efisien untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Yang ketiga, menghasilkan perabot jalan yang berkualiti tetapi dengan kos yang rendah. Seterusnya 26 bulan 3, webinar penyertaan tajuk projek kejuruteraan awam beras. First, sedikit pengenalan tentang buku panduan projek pelajar mengenai apa yang pelajar perlu lakukan dalam ambil tahu tentang buku panduan. So, penyelia juga menerangkan mengenai projek seperti banyak membuat semakan dengan penyelia untuk mendapatkan
info, dapatkan pembaca bagi setiap penulisan dan idea. Mula menulis, mulakan dengan bahagian yang mudah dahulu. Seterusnya, Dr. Sri juga menyentuh tentang persediaan pelajar untuk subjek ini. Pelajar perlu menyediakan satu folder khas untuk projek di dalam laptop. Binaan penulisan laporan kajian, muka hadapan, pengasahan, penghargaan. Tentang tajuk-tajuk proses projek haruslah ringkas, jelas dan melambangkan penerangan utama kajian. Tajuk juga perlulah menarik perhatian ramai untuk membacanya. So, Macam sama je ayat yang seorang tu tadi. seterusnya 2.4. Okey. Penilaian memberi tugasan kepada pelajar untuk melakukan dan menjaga tiga perkara, iaitu pendahuluan, latar belakang projek, penyataan masalah. Yang kedua, penilaian membincangkan perkara tersebut bersama pelajar supaya pelajar dapat gambaran yang jelas mengenai tugasan. Penilaian menyerahkan dokumen slide sebagai panduan kepada pelajar untuk menyiapkan tugasan. So yang ni Pensel ke? Oh, tak apa. Boleh. Yang ni yang pengenalan tajuk. Yang tetapi yang ni saya tak tukar lagi lah kan. Yang tajuk Tak apa. Tak apa. Sebab buku log ataupun diary ni dicerita yang lepas-lepas. Okey. So yang tajuk itu pengenalan. Tajuk projek yang saya pilih adalah penggunaan tayar terpakai bagi ejen penyejuk. So bangunan merupakan penggunaan tenaga yang terbesar di dunia dengan menggunakan lebih daripada 2/3 kuasa yang dihasilkan dan menyumbang kepada 40% jejak karbon global. So daripada penggunaan dan penyelenggaraan bangunan itu sendiri. Jadi pemilihan tajuk di atas adalah di atas faktor yang terlalu banyak yang telah dibangunkan. So 1.2 latar belakang projek yang akan dilakukan bertujuan untuk membangun unit bangunan yang kecil dengan menggunakan tayar-tayar getah terpakai ke dalam bangunan. Teknik ini merupakan pembinaan revolusi mewujudkan sink haba yang membantu sejuk bahagian dalam bangunan secara semulajadi. Seterusnya, sistem ini juga menggunakan tayar untuk apa benda ni? Bukan sink haba yang lengkung haba dari tebuk-tebuk yang dibina baru konkrit berudara autoclave. 1.3 penyataan masalah. Kebanyakan bangunan atau binaan mungkin menerima suhu yang tinggi. Apabila menerima suhu yang tinggi, mereka akan meningkatkan penggunaan tenaga dalam penggunaan power dingin. Jadi dengan menggunakan teknik yang telah dinyatakan pada 1.2, penggunaan tayar di dalam asas bangunan seterusnya dapat membantu dari segi pengurangan kos secara optimum. 24 30 ke 20? 20. Okey. Workshop Technical talk, waste management for sustainable future. Ceramah diberikan oleh penceramah dua, iaitu Cik Faizal berkaitan dengan sustainable waste management. Diberikan pendedahan berkaitan impak dan kesan kepada masa depan jika pelupusan sampah berterusan. Penerangan berkaitan cara untuk menggunakan barang kita semula untuk membuat projek. Pembuatan bahan kita semula di industri binaan seperti ekoplastik. So, ni 30.4 sesi pembincangan untuk pemilihan tajuk projek. 23 tadi? Tengok balik. Ni 4.5. Salah susun. Salah susun. 23 mana 23?
Workshop 20 kan? 23 apa 23 minggu ke-7. Ramah juga Tak, 20 tu minggu ke-7. Tu workshop. Yang 23 bulan tak ada. Ke salah susun? Tak apa, teruskan tu. Nanti kot ada kot yang bawah-bawah tu nanti. Sesi perbincangan untuk pemilihan tajuk projek telah dilakukan mengikut setiap bulan. Pensyarah telah memilih tajuk dua tajuk yang sesuai. Pemilihan tajuk telah dibuat dan kumpulan kami memilih tajuk New Asphalt, New Material for Road sebagai projek kami. Seterusnya yang 4 bulan 5 workshop on design thinking for final year project student. Pelajar mendengar ceramah awal daripada puan sebelum berjumpa dengan trainer. So selesai ceramah, para pelajar diagihkan untuk sesi perjumpaan bersama trainer. Trainer memberi cadangan dan penambahbaikan setelah mengetahui perjalanan projek yang akan dijalankan oleh pelajar. Perbincangan dan penambahbaikan ke atas perbincangan dilakukan sebelum dinilai oleh panel. Ikut tambah lagi yang barunya. Yang 2 Mei tak ada Yang hari Ahad tu? Tak ada? Tu tak. Sambungan minggu ke-8 tu. Sebab masa tu minggu ke-8 tu awak tak ada. Tapi saya buat sambungan jugalah. Tak ada tulis? Tak tulis lagi. Saya tulis lah. Tak apa. Okey, boleh off lah. Boleh habis present lah. Okey, saya bagi teruslah makan kat sini. Tak apa. Awak usaha dengan baik. Dapat menulis dengan baik. Saya bagi jugalah 35. Okey semua ya. Terima kasih semua sebab present. So untuk malam ni saya tak masuk terus bab 2. Kita akan masuk minggu depan. So daripada berapa minggu? Minggu ke-8, minggu ke-9. Input banyak daripada saya dan input juga sama banyak daripada Dr. Sunita pada minggu mula-mula sebelum kamu jumpa saya. Lepas tu pada minggu webinar 26 hari bulan 3. Lepas tu pada minggu ke berapa? 6, 7. Minggu ke-7 iaitu workshop dengan Encik Faizal 20 bulan. Lepas tu dengan Puan Yong, Puan Yong Rashidah pada minggu ke berapa ni? Pada 4 Mei. So 4 kali dengan lecturer luar, 8 kali dengan lecturer kamu sendiri. So input yang kamu dapat ni sebenarnya memang banyak, memang dah cukup banyak. Tapi persoalan dia ialah sebab kita face to face. Jadi penyerapan maklumat daripada muka kami kepada muka kamu semua tu tak nampak, terhijab sebab kita pakai online. Walaupun online, kamu dapat buat dengan baik, dapat present dengan baik dengan lecturer panel dan juga dapat present dengan baik dengan saya pada malam ni. Terima kasih saya ucapkan. Okeylah, korang buat kerja. Tak adalah malas sikit-sikit tu, tak ada. Macam saya pun ada juga sikit-sikit. Sebenarnya kalau boleh kena ingatlah fokus kita, fokus. So lepas ni walaupun lepas raya saya harap awak punya semangat untuk mengekalkan, saya harap awak dapat mengekalkan semangat yang tinggi lah untuk terus beronline dengan tajuk kelas dan juga waktu-waktu kuliah yang lain. Sebabnya ialah cabaran. Saya faham ada yang kecewa sebab tak dapat datang ke poli. Betul. Raya. Betul. Ada yang WhatsApp personal dengan saya tu 3 orang. Dia buat ikon emoji nangis-nangis. Alah, kata apa kan? Nangis. Ya, betul.
Sebab awak tak faham kan? Tak faham. Tak faham. Yelah, tak dapat datang kan. Ha. Bila dapat datang ke PO ni, Ipoh ni, boleh lah lepas angin sikit. Nak meronda malam-malam. Betul. Tapi tak boleh lah meronda. Ronda tidak lah cuma. Dapat berjumpa Esok dengan esok kan, kawan-kawan. tuan. Esok. Ya? Apa dia? Esok kan tuan. PKP kita. Ipoh. Tutup terus. Maksudnya kedai-kedai runcit pun tutup lah. Kedai runcit buka. Buka. Boleh lah. Tapi itulah, kedai makan memang dah tak boleh makan kat dalam. Lepas tu satu kereta minimum 2 orang. 3 orang ke 2 orang. Lepas tu macam-macam lagi lah. Jalan kena sekat. Maksudnya Ipoh ni dia Kinta. Lepas tu Kinta pun kena sekat daripada tempat luar. Sebab ulai tak boleh masuk. Tu gajah. Apa lagi? Si Iskandar tu jalan ke Jawa, aku dah kasar. Tak boleh keluar masuk sekati dah. Ada roblok lah nanti. Okay, untuk malam ni saya ingat sampai sini dulu. So lepas ni nanti saya akan upload lah rakaman kita ni untuk awak tengok balik. Ataupun tak tengok balik pun tak apa, sebabnya awak dah present dengan baik. Lepas tu saya pun dah ambil markah. Cumanya untuk waktu kita pada minggu depan masih lagi pukul 3 lah. 3 selepas waktu hari Jumaat. Ataupun kalau korang semua setuju, kalau kita buat malam ni dia agak relax sikit lah. Kalau petang tu okey, biasa tak masalah. Kalau malam ni dia lebih santai. Okay, internet pun kalau pakai line telefon dia lebih clear lah. Kalau pakai waktu siang ni dia gangguan macam-macam lah. Ada bunyi kenderaan, bunyi ayam, apa lagi bunyi, macam-macam bunyi. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita bersorai? Bunyi ayam. Tuan, yang kali ni kita nak tulis dalam buku log juga ke? Ya. Terus tuliskan dalam buku log. Sebab buku log ni nanti awak akan bawa buku. Hello? Ya. Buku log awak akan bawa Yang terus. yang kali ni perjumpaan nak tulis dalam buku log juga ke? Yang perjumpaan kali ni, tulis ringkas je. 21 Mei kami telah bersemuka dalam talian bersama pensyarah dan kami semua telah present buku log masing-masing. Dan pensyarah telah memberikan markah yang sepatutnya. 3-4 baris ayat. Tak payah goreng-goreng lah. Tak ada goreng, jangan goreng. Tulis yang awak rasa keluar daripada minda awak. Tapi lebih baik daripada dalaman awak lah ni. Dalam ni. Tak apa, semua lelaki tak apa. Tak terasa sangat. Betul? Okey, kalau yang minggu lepas tu ada yang present sebab ada yang satu grup tu 3 lelaki, 1 perempuan, 2 lelaki, 2 perempuan. Saya kena kontrol sikit lah. Ya. Okey, masa dia orang present tu ada yang malam sebab saya tak sempat buat waktu petang tu. 3 waktu pagi. Lepas tu meeting apa semua, petang tu ada meeting sikit. Saya dah cakap, saya ada presentation. Tak boleh lah, meeting tak boleh nak tinggal lah. Terpaksa tintong lah. Lepas tu saya sambung malam. Okay, so untuk 21 Mei ni awak tulis macam saya sebutkan tadi. Berjumpa dengan pensyarah dalam talian dan kami telah present buku log dan pensyarah telah bagi markah yang sepatutnya. Okay, ada apa-apa sebelum kita bersurai? Itu proposal teruskan je lah kan. Tak apa. Yang bab 2 tu saya bagi tahu pada minggu depan, present minggu depan. Turn saya present minggu depan. Okey. Present tu kelas macam biasa lah. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita bersurai? Ada Haikal? Tak ada? Tak ada. Okey, Lukman Hakim tak ada. Satu Hisham? Nek Muhammad Anik? Tak ada. Muhammad Naim? Ya, saya tak ada. Ikhwan? Tak ada. Okey, Muhammad Azrul Syazwan. Yang first adalah ni.
Oh, okey. Okay. So kalau tak ada, kita jumpa minggu depan. InsyaAllah nanti saya akan bagi tahu dalam grup WhatsApp. Kalau tak ada apa-apa. Oh, tadi ada terlibat dengan I. Baru teringat. Terlibat dengan I. Itu sudah seminggu. Okay, so minggu depan kalau pagi Jumaat tu boleh decide lah nak buat malam ke, nak buat siang ke, tak apa. Okay, sebab saya memang sekarang ni memang dah kerja daripada rumah. Nak desktop je hari ni. Work from home. Memang lama work from home. Kalau content boleh work from home, elok juga. Consultant tak apa, work from home okey. Lecturer tak boleh, kena mesti masuk kelas kot, tak syok. Online. Betul. Walaupun Alio mercik dekat dada dekat dahi pelajar, orang kata tu berkat. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Salam. Tuan. Ya.